Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa qad hukiya an syaikhina rahimahullah anna syaitana rubbama yad'u ila al-khairi wa qasduhu fi zalika asy-syarri bi anna yad'uhu ila al-maqdul liyamna'ahu 'anil fadil aw yad'uhu ila khairin liyajurrahu ila zambin azimin la yafi khairuhu bizalika syarri min ujbin aw ghairihi. Dan sesungguhnya dihikayatkan daripada Syekh kami rahimahullah ta'ala, sesungguhnya syaitan itu terkadang menyuruh manusia ke arah kebaikan. Dan qasadnya, tujuannya pada demikian itu ke arah kejahatan. Dengan bahawa menyeru ia kepada yang mafdul, yakni kurang afdal, supaya menegahnya daripada yang afdal. Atau menyuruh ia ke arah kebaikan supaya mengheret ke arah dosa yang besar yang tidak berpada dengan kebaikan. Demikian itu. Yang demikian itu iaitu kejahatan daripada ujub dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kita sambung lagi aqabatul awaiq, iaitu faktor-faktor yang menghalang kita mengerjakan ibadat. Lain daripada dunia dan makhluk yang manusia ialah syaitan. Syaitan ni tuan-tuan sekalian memang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk menghalang kita mengerjakan ibadat, sebagai ujian kepada kita. Jadi kita kena lepasi daripada halangan dan rintangan syaitan ini. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Semuanya bagi kamu syaitan tu musuh, kena ambil dia buat musuh. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kebanyakan ulama menyatakan bahawasanya untuk berdepan dengan halangan rintangan syaitan ni, iaitu semata-mata untuk berdoa kepada Allah, meminta pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya kita berdoa minta pertolongan Allah, dia duk kacau kita juga, anggaplah itu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah yang kedua, berperang lawan dia, berperang lawan syaitan. Dan yang ketiga, kata Imam Ghazali, banyakkan zikir. Inna zikrallah ta'ala fi jambi syaitan kal akalati fi jambi bani Adam, kata Nabi SAW. Sesungguhnya zikrullah ta'ala, mengingati Allah Ta'ala, berzikir itu pada pihak syaitan seperti mana penyakit kanser bagi pihak anak Adam. Jadi kita takut dengan kanser, begitulah takutnya syaitan pada zikrullah. Orang yang ahli zikir ni dia takut zikir. Yang paling ditakut orang yang ikhlas dalam mengerjakan amal ibadat, dalam berjuang dan berjihad. Orang yang ikhlas ni tak mampu dikalahkan oleh syaitan. Sebab itu ibadat kita, apa yang kita buat, letakkan keikhlasan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terlepas daripada gangguan-gangguan syaitan. Persoalan sekarang, macam mana kita nak lawan syaitan, sedangkan syaitan ni kita tak nampak.
Kata Imam Ghazali, syaitan ni kita tak nampak dia. Kemudian dia tak ada kerja satu. Kerja kacau orang lah. Jadi jenis duk kacau orang ni syaitan lah tu. Kacau orang nak buat ibadat. Ya. Yang dia berkacau ulama, kacau mufti, kacau orang yang buat ibadat, itu dia kacau. Yang buat maksiat tu kau bukan nak kacau. Jadi orang buat kerja syaitan tu kira geng syaitan lah tu. Ya. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, untuk lawan syaitan ni, kita kena kenal apa itu khatir. Dalam bahasa istilah tasawuf dipanggil khatir. Atau kalau banyak jamaknya khawatir. Khatir ni lintasan hati. Di hati kita ni macam-macam dia melintas. Kadang-kadang cenderung ke arah nak buat baik. Kadang-kadang cenderung nak buat kejahatan. Kalau hati kita cenderung nak buat baik, itu bisikan daripada malaikat. Malaikat tu namanya malaikat mulhim. Bisikan tu nama ilham. Layanlah tuan-tuan. Tuan-tuan bangkit tengah malam, sedang pukul 4 pagi, kan? Terjaga. Hati tuan-tuan akan terlintas. Terlintas nak semayang tahajud. Itu bisikan daripada malaikat. Malaikat tu nama mulhim. Dia bisik telinga hati kita belah kanan. Telinga hati ni ada dua. Macam telinga kita ni juga lah. Telinga zahir ni. Telinga hati. Dia ada dua telinga, kiri dan kanan. Malaikat mulhim ni bisik telinga belah kanan. Telinga hati belah kanan. Bisikan tu nama ilham. Ilham ni seruan-seruan ke arah kebaikan. Ajak kita bersedekah, ajak kita sembahyang tahajud, ajak kita berzikir, ajak kita berpuasa. Ini bila ada kecenderungan itu, berarti bisikan datang daripada malaikat mulhim. Khatir ni bahasa kataan angin, tuan, angin. Angin ni bila dia bertiup, dia akan memberi kesan. Kalau tiupan tu sikit, dia akan goyangkan daun. Tapi kalau bisikan dia terlampau kuat, pokok tu boleh tumbang. Dia memberi kesan. Begitulah kalau bisikan daripada malaikat ni, bisikan dia tak kuat, pelan-pelan. Tapi kalau bisikan tu datang daripada Allah, bisikan tu kuat. Dia boleh tumbang. Itu yang kita lihat kadang-kadang orang kafir, bila dapat bisikan daripada Allah Ta'ala, dia boleh tukar agama dia masuk Islam. Itu dipanggil qatratun samawiyah. Kota yang bangsa lagi. Banyak selebriti. Orang-orang yang asalnya tak peduli bab agama. Boleh bertukar terus hidup dia. Kerana dia mendapat hembusan bayu rahmat daripada Allah Ta'ala yang dinamakan qatratun samawiyah. Kota yang bangsa lagi. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Tidakkah kau lihat Muhammad, orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah Ta'ala, mereka mendapat nur daripada Tuhan. Bila nur tu masuklah hati, tuan, hati lapang dan terbuka. Semua orang kata, kami ni kata tak dapat nur, tak dapat hidayah. Tak betul itu. Hidayah ni tuan-tuan, dia ibarat hujan, ibarat cahaya bulan, 15 bulan purnama. Dia seluruh alam ni. Kalau kita berhajat kepada cahaya bulan, buka tingkap. Cahaya bulan masuk. Buka pintu. Kalau boleh, buka bumbung tu. Cahaya bulan masuk rumah kita. Tapi kalau kita tutup pintu kita rapat-rapat, tutup tingkap kita rapat-rapat, cahaya bulan tak masuk, jangan salahkan bulan. Maksud saya, tutup hati rapat-rapat. Tutup telinga rapat-rapat. Tak mau dengar kebenaran. Langsung tak mau terima. Kita sesat. Kita duduk dalam gelap. Tak dapat petunjuk. Janganlah salah orang lain. Kerana muka bumi Allah penuh tuan-tuan dengan hidayah dan petunjuk. Datang daripada Allah Ta'ala. Ustaz-ustaz, tuan-tuan guru mengajak. Mana masjid tak ada kuliah. Sampai ke surau-surau. Sampai ke pejabat-pejabat. Sampai ke rumah-rumah. Kalau tabligh tu pergi ketuk pintu rumah kita lagi. Punya nak bawa hidayah. Jadi terpulanglah kepada kita untuk buka pintu hati kita untuk menerima hidayah daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi petunjuk daripada Allah tu, bisikan Allah daripada Allah tu dipanggil khatratun samawiyah. Khatir yang datang daripada malaikat dinamakan tuan-tuan ilham. Malaikat yang bawa itu namanya mulhim. Di belah telinga hati kita ni pula tuan-tuan sekalian, tempat bisikan daripada syaitan. Syaitan ni bisikan dia nama waswas atau waswasah. Mewas-waskan kita untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna kata bisikan-bisikan yang kita kena kenal. Bila kita kenal ni bisikan syaitan, jangan layan. Kerana Imam Ghazali sebut, syaitan ni macam anjing. Dan layan dia lagi mengada dia. Kalau kita buat tak tahu, dia habis modal. Jangan layan. Kita tahu ini bisikan daripada syaitan. Jadi Imam Ghazali akan cerita bisikan daripada syaitan lagu mana bunyi, dia punya bentuk dia. Bisikan daripada malaikat macam mana bentuknya. Bisikan daripada Allah Ta'ala macam mana bentuknya. Bisikan daripada hawa nafsu macam mana bentuknya. Begitulah makna kata Allah buka. Makna kata pada Imam Ghazali luas. Makna kata pengetahuan dia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita faham syaitan ni dia tak ada bisik. Melainkan bisik jahat semata-mata. Sambung no? InsyaAllah waqad ukiya an syaikhina rahimahullah. Sesungguhnya dihikayatkan kepada syekh kami, duk guru kami rahimahullah. Dia kata anna syaitana, sesungguhnya syaitan rubbama, terkadang. Syaitan ni terkadang yad'u ilal khairi. Dia menyeru ke arah kebaikan. Kadang-kadang dia jadi macam tu. Itu yang kita nak kenal. Mana syaitan pada malaikat. Kalau yang datang pada malaikat, kita layan. Kita layan. Pasal apa? Malaikat tentu baik dah. Tapi kalau kebaikan pun datang daripada syaitan, jangan layan. Dia main syaitan. Dalam kitab ni kita akan jumpa syaitan datang tujuh cara. Dia main nak rosakkan kita. Mula-mula dia tak bagi kita ibadat. Hang nak pergi masjid buat apa? Hang muda lagi. Lepas pencin esok pergi ya. Dia pandai. Dia tak ada pandai. Kalau kita tuan-tuan tak dapat hidayah pada Allah, kita kata apa? Ya juga. Tapi kalau kita dapat makna kata petunjuk daripada Allah Ta'ala, kita kata pada dia, buah nyok ni putih pun loroh. Bukan nyok tua je loroh, putih pun loroh. Nak mati ni bukan tunggu tua, muda pun mati. Kanak-kanak pun mati. Aku nak mati, aku kena buat ibadat banyak. Bulan ni macam ni tak? Hang buat ibadat sikit-sikit. Hang pergi masjid, maghrib dengan isyak. Zuhur tak payah pergi. Asar tak payah pergi. Zuhur apa, subuh jangan pergi. Hang pergi maghrib isyak. Dia suruh kita buat sikit-sikit. Kita kata kat dia sikit mana cukup. Perjalanan jauh. Duduk dalam kubur je, lama nak duduk. Ibadat mana sikit, bekalan kena banyak. Lepas tu dia bisik kita, buat banyak-banyak. Dia suruh kita buat banyak-banyak. Makin tajuk pukul 2 pagi, sampai ke siang, bagi subuh. Tujuan dia, nak bagi kita jemu. Nak bagi kita jemu. Banyak orang ikut cakap dia. Kadang-kadang tuan bila dia dapat hidayat ni, dia semangat lebih. Cakap dengar, aku tak takut siapa. Aku berani mati. Seorang kawan saya tu, dia beli kereta tuan-tuan cari pelik MD. Dia kata MD ni apa dia? Mandi darah. Yo dia. Sanggup mati. MD dia punya pelik kereta Volvo dia. Punya berani mandi darah. Dia pun bersemangat lah tuan-tuan. Cakap lepas-lepas. Aku tak takut kat siapa. Kena tangkap. Masuk ISA. Sekali kata saya. Keluar-keluar terus sengap. Sampai dia mati sengap terus. Tak berani nak pergi masjid. Tahun ni pergi surau. Tak berani. Itu kerja setan tuan. Dia suruh kita berjuang. Biar berani betul-betul. Jangan takut apa. Allah ada takut apa. Kami. Kalau ibadat suruh kita buat banyak-banyak. Kalau puasa, dia suruh kita puasa. Hari-hari. Tu dia. Ikut cakap dia letih lah kita. Habis.
kita jemu, boring, kita cepat putus asa. Tu kerja setan. Dia suruh kita buat baik, tapi tujuan tu suruh kita boring. Dia pandai. Beginilah kerja setan ni. Kata Syekh ni, terkadang setan ni dia seru kita ke arah kebaikan. Wa qasduhu fi zalika syarri. Tetapi dengan kasad dan tujuan supaya dengan demikian itu berlaku kejahatan. Berlaku. Kalau kita makna kata kejahatan di sini, kejahatan kebanyakan segi batin lah. Riak ke, ujub ke, nak tunjuk kat orang ke, nak tunjuk berani ke. Dia tujuan matlamat yang tak betul. Matlamat yang tak betul. Itu dia. Dia suruh kita buat baik, tapi tujuan setan ni supaya kita makna tak betul niat kita. Supaya kita riak, kita ujub dan sebagainya. Bi an yad'uhu ila al-mafdul liyamna'ahu 'ala al-fadil. Kadang-kadang dia menjuru kita bawa ke arah mafdul yang kurang afdal. Supaya kita meninggalkan kerja yang lebih afdal. Ada yang afdal, ada yang kurang afdal. Kalau dia tak boleh halang kita buat ibadat, dia nak suruh kita buat kerja yang kurang afdalnya itu. Bedah. Dalam hidup kita ni ada yang afdal, ada yang tak afdal. Ada muakkad, ada ghairu muakkad. Macam kita sembahyang apa? Kita sembahyang sebelum maghrib tadi, sunat. Itu sunat ghairu muakkad. Lepas maghrib, sunnatun muakkadun. Sunat muakkad. Dia suruh kita berzikir, tinggalkan kuliah. Sedangkan kuliah ni fardu ain wajib, zikir ni sunat. Contohnya kan, adalah dia pandai lah, setan ni pandai. Hampa ni ingat setan ni bodoh, dia pandai. Guru kepada malaikat 80,000 tahun. Yang kata ni bukan calang-calang Azazil ni, bukan calang-calang orang. Dia jumpa semua Nabi, dia jumpa. Semua Nabi dia jumpa. Mana bumi yang tak kena sujud dia sujud habis. Kuat ibadat dia. Dengan silap yang satu, salah dia yang satu. Akhirnya Allah laknat dia sampai habis. Sampai hari kiamat, sampai bila-bila. Jadi tujuan dia suruh kita buat baik, menghalang kita daripada kerja yang, daripada buat kerja yang fardhu, yang banyak afdal dia. Umpamanya kerja kita individu dengan jamaah. Urusan individu, urusan jamaah. Jamaah ni untuk orang ramai. Individu kita seorang. Kita pergi mengajar untuk orang ramai. Hang ibadat seorang-seorang untuk hang seorang. Lepas tu Imam Hasan bin Banna, tuan-tuan sekalian, apabila anak dia sakit, satu hari anak dia sakit, isteri dia kata, abang anak sakit. Tak apalah, dia kata, hang jagalah anak kita. Dia kata, di luar sana umat ramai yang sakit. Masa tu Mesir di bawah penjajahan British. Umat Islam lagi banyak yang sakit. Tak apalah, hang jagalah anak-anak, bawa lah pergi hospital apa semua. Mana mempunyai satu tanggungjawab yang jauh lebih besar. Mana umat mengharapkan aku nak macam mana. Jadi dia utama. Kita kena tengok makna kata dalam urusan hidup kita ni, mana yang lebih utama. Fiqhul awaliyat. Kita mengaji, kita tahulah mana yang lebih utama dalam ni. Kita milih yang lebih utama. Min husnil islam min mar'ika tarkuhu ma la yu'nih. Daripada kecantikan Islam itu meninggalkan benda-benda yang makna kata yang tidak memberi manfaat. Tuan-tuan boleh jogging. Tuan-tuan juga terpesan untuk budak. Hampa boleh jogging lepas asar. Untuk dapat apa? Dapat peluh. Untuk tujuan berpeluh. Kalau kita bagi cangkul seorang sebiji, hampa buat batas. Tanam ubi kayu. Peluh pun dapat. Ubi kayu pun boleh makan. Kita hidup ni tuan-tuan, masa kita limited. Terhad masa kita. Jadi kita kena fikir, kena buat benda yang berfaedah dalam hidup ni. Jangan buat benda yang tidak memberi faedah atau kurang faedah. Kalau boleh kita nak capai faedah yang paling optimum.
Faedah yang paling, makna kata yang paling tinggi ya. Syaitan ni kalau dia tak boleh halang kita buat ibadat, dia akan cari jalan benda yang kurang daripada yang sepatutnya. Aw yad'u wahu ila khairin liyajurrahu ila zambin azimin. Kadang-kadang dia seru kita ke arah kebaikan supaya mengheret kita ke arah dosa yang besar. Seperti takabur, seperti riak dan sebagainya. Dia suruh kita buat satu ibadat tu dengan maksud dan tujuan keduniaan. Mengaji rajin-rajin. Orang keluar mengaji tu, orang boleh berdebat dengan semua apa-apa ni. Apa-apa ni semua bodoh-bodoh semua. Sampai tentu boleh bayang Imam Syafi'i pun pandangan tak tepat. Tu dia punya hebat. Mengaji nak dapat PhD dengan tujuan boleh pelekeh ulama-ulama lain. Dia saja betul, orang lain semua tak betul. Kawan kita di Palestin tu, sahabat kita di Yaman, lawan tu kota besar dunia. Siang malam pagi petang bertumpuk lawan musuh-musuh Allah. Kita di sini lawan ulama. Apa ke benda aku pun tak tahu. Sampai ulama kena minta maaf dekat penyanyi. Aku heran apa nak jadi baca ni. Sampai teratur tuan. Ni Malaysia kita ni. Sampai teratur duduk dia. Serang bertubi-tubi ulama. Yang ni kena, yang ni kena. Lepas serang saja. Cari kelemahan ulama. Di mana kau lemah. Dia akan serang. Saya duk bimbang daripada jadi ejen Yahudi pun. Pasal kekuatan umat ni tuan-tuan sekalian, pasal ulama. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala khulafai rahmatullah. Man khulafa'uka ya Rasulullah? Allazina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Atas khalifahku rahmat Allah Ta'ala. Siapa khalifahmu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, khalifahku orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajar di kalangan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup guru kita, ulama kita yang mendidik kita, memelihara dan jaga kita. Nabi pernah pesan tuan dalam hadisnya untuk kita berhati-hati suasana yang akan berlaku di akhir zaman. Sayati 'alan nasi zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nabi kata akan berlaku satu zaman di kalangan umatku akan berlaku benda ni, iaitu umat akan lari daripada ulama dan fuqaha. Lari pada ulama-ulama, tak mau dekati ulama, tak mau dekati fuqaha, ulama-ulama fikih. Fa yabtalihimullah ta'ala bisalasi baliyat. Allah datangkan 3 bala kepada umat ketika itu. Ulaha yarfa'ul barakata fi kasbihim. Yang pertama, Allah angkat keberkatan daripada rezeki, usaha rezeki mereka itu. Rezeki dapat banyak mana pun minta cukup itu. Itu bala. Bila rezeki rasa tak cukup, itu bala. Sampai 70-80 ribu tak cukup lagi. Sapu rasuah lagi. Wasaniyatu, yang kedua kata Rasulullah, yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Kamu akan dikuasai oleh pemerintah yang zalim. Yang merintah kita orang zalim. Yang tak kesian belah pada kita. Sampai berai pun tak ada. Saya tanya apa, kawan cerita saya, dia kata, saya pun pelik tuan. Macam mana kes macam ni, yang muda ini, tak dapat dikesan masalah ketiadaan beras tempatan. Kita pun heran. Polis pandai Saya kena ISA. Mimpi saya pun polis tahu. Bagi-bagi dia jumpa saya, Ustaz, malam tadi Ustaz mimpi macam ni. Mimpi aku apa tahu. Takkanlah beras tempatan tak ada, polis tak tahu, tak boleh cari. Tuan balik pikirlah apa punca dah. Kilang beras berlabak-labak. Bendang kiri kanan depan belakang. Tapi beras tak ada. Pelik kita cukup. Pelik tuan apa nak jadi ni. Sebab itulah tuan-tuan, bila datang bala, bukan kena orang baik je. Kena semua sekali kena. Kesusahan ini ditimpa pada masyarakat.
Akibat dia tuan-tuan, Masya Allah, duit jatuh lagi. RM4.73 duit. Dekat RM5 dah ni. Barang mahal, yang ni naik, yang ni naik. Tak ada yang turun. Saya bil elektrik tuan-tuan, mula-mula buka pondok RM1,000. Naik RM2,000. Tahun lepas RM5,000. Tahun ni RM7,000. Terkejut saya, RM7,000 bil api ya. Dia mampu macam ni. Di Pangkong tu. Mula-mula buka dulu dah lebih kurang 500 ya. Dah RM1,000 dah. Bil api saja RM1,000. Oh, tak tahulah. Semua pakai naik. Apa yang turun, duit yang kita turun. Yang ketiga, wasali satu, yang ketiganya, Allah datangkan bala berita, yang ni paling kita bimbang. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia dengan tak bawa iman. Ni kita bimbang. Lepas itu Nabi pesan, ittabi'ul ulama fa innahum suruj dunia wa masabihul akhirah. Ikutilah ulama. Ulama ni pelita dunia, lampu akhirat. Di dunia, dia bawa cahaya. Di malam yang gelap pelita, tunjuk kita jalan kebenaran. Di akhirat, ulama syafaatkan kita, insyaAllah. Ya, itu dia. Jadi, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tujuan syaitan itu, dia kata, la yafi khairuhu bidalika syarri min ujbin aw ghairihi. Tujuan dia supaya makna tak padan, tidak memadai kebaikan yang kita buat itu dengan kejahatan diberi ujub atau sebagainya. Ibadat kita buat tu tak padan dengan ujub kita dan riak kita, takabur kita tu, kerana dikipas oleh syaitan. Syaitan itu tukang kipas. Dia kipas api itu ada dikipas bagi menyala. Supaya makna kata kita makna jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya ada dua lah disebut oleh Al-Imam Ghazali setakat ni. Yang pertama bisikan daripada malaikat mulhim, namanya ilham. Satu lagi bisikan daripada syaitan, namanya waswasah. Fahazani da'iyani. Dua inilah seruan-seruan qaimani yang berdiri ala qalbihi, di atas hati kita. Nak halang setan bisik tak boleh tuan. Tak ada cara nak halang dia masuk diri kita. Dia masuk duduk di hati kita, dia bisik. Nak sekat tak boleh. Cuma bila kita tahu dibisikan syaitan, kita lawan. Atau kita buat tak tahu, jangan layan. Kata nak halang setan daripada kacau kita, tak boleh. Ni malam mai seorang orang mai jumpa saya. Dia macam bisikkan di hati dia, suruh dia murtad. Oh, saya kacau nak buat apa. Oh, dia bisik suruh murtad. Tak tahu saya macam mana ustaz. Nasib budak ni pun dia jenis orang mengaji juga sikit. Oh. Dia suruh itu, dia suruh ni, jangan layan. Kadang tuan ada orang bawa kereta, dia suruh laju-laju. Bawa motor suruh bulas minyak buat. Layan untuk langgar tiang elektrik. Jadi syaitan ni tuan-tuan, dia bisik di telinga hati kita belah kiri. Minta bantuan, pertolongan Allah banyak-banyak. Banyakkan zikir saya kata. Jangan layan satu. Tak layan tak boleh ustaz, dia terkacau. Saya kata banyakkan zikir. Zikir kuat sikit, biar dia lari pergi jauh sikit. Pasal Nabi sebut dah, dia baca hadis tadi kan. Zikrullah ni laksana kanser bagi anak Adam, bagi syaitan tu. Bagi syaitan, zikir ni laksana makna kanser bagi anak Adam. Kita kalau kena kanser cepat merebak. Syaitan dia cukup bimbang dengan orang yang berzikir. Jadi dua-dua seruan ini berdiri di atas hati anak Adam. Ya dua dinihi, makna dua-dua tu menyeru. Malaikat pun sentiasa menyeru ke arah kebaikan, syaitan pun sentiasa menyeru ke arah kejahatan. Malaikat ada tenteranya. Tentera malaikat hati. Syaitan pula ada tentera dia. Tentera dia nafsu. Yang ada dalam kita. Hati pun duduk dalam diri kita. Nafsu pun duduk dalam diri kita juga. Ni dua-dua ni berperang tu kan. Sampai mati.
Sampai kita mati, dia duk berperang, duk melawan. Duk kadang-kadang kita nak buat baik, kadang-kadang ingin nak buat jahat. Sebab itu tuan-tuan, makna kata kita banyakkan zikir, banyakkan ibadat, mohonkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling kita takut dekat-dekat nak mati, tuan-tuan. Antara tuan-tuan perkara yang kita akan hadapi dekat-dekat nak mati, syaitan akan datang. Percubaan yang paling akhir. Untuk makna kata, untuk mengalahkan kita supaya ikut cakap dia. Yang datang tu pula tuan-tuan, bukan calang-calang punya syaitan. Oh, bukan pakat kopral. Oh. Ini pakat apa, lieutenant mana. Kita pula masa tu menghadapi sakaratul maut. Sakit yang amat dahsyat, yang tak pernah kita hadapi. Kita dalam keadaan tuan-tuan segak, sehat, segak, bugar, pun tertipu di syaitan. Kita dengar orang azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Kita dengar. Kita nak mangkit, dia kacau kita. Duk kalut tapi mana baru azan, khamat dak lagi, dia kata. Kita pun layan dia. Tidur balik. Sekejap lagi Tok Bilal khamat. Wow. Dengar. Kita gaya nak mangkit, dia kacau lagi. Dia kata apa? Pagi ni pagi Jumaat. Cik Imam baca surah Sejadah. Panjang. Alamak. Sedap-sedap subuh terlepas. Dalam keadaan segak bugang, tak sakit apa pun kena tipu dek setan. Apa jaminan kita bila kita nak mati tuan-tuan, sedang berhadapan mana dengan sakaratul maut yang cukup dahsyat. Mampukah kita mempertahankan iman kita ni? Saya khutbah tajuk ni dulu tuan, lah saya tak khutbah dah, saya tak berani. Kata saya ada masalah kesihatan. Dulu saya khutbah tajuk ni di masjid Kampung Raja. Lepas-lepas khutbah tuan-tuan main satu pakcik. Tua dah. Dia peluk saya tuan, dia menangis macam budak-budak. Awak pakcik tanya dia. Saya takutlah ustaz kata. Cukup takut. Dia takut tu betul ustaz kata betul. Kita tengah duk sihat dalam keadaan normal pun kena tipu dek setan. Apa jaminan kita tengah lemah longlai menghadapi sakaratul maut? Dia kata Allah sayang kat kita pakcik kata. Banyakkan zikir, buat ibadat, istiqamah mai jemaah. Mai jemaah. Insya-Allah ikhlaskan niat kita beribadat. Allah bantu kita. Dengan pertolongan Allah kita mampu menghadapi serangan-serangan syaitan, dia kata insya-Allah. Baru boleh ada iklan. Oh tuan-tuan, ni kita semua akan hadapi. Imam Ghazali kata kalau kamu dikasyafkan oleh Allah Ta'ala, kamu lihat sekarang ni manusia sedang rokok dan sujud depan setan. Esok nak konsert tu, dia pagi ni main dah. Berimpun dah di stadium Bukit Jalil. Tak dengar apa nasihat mufti wilayah kata tak payah pergi lah, orang Islam tak payah pergi lah. Benda ni semua benda mengarut semua. Dia tak kira nasihat siapa pun dia tak kira. Tu Imam Ghazali kata kamu lihat mereka sedang rokok dan sujud depan setan. Kalau Allah kasyaf lah, Allah buka mata hati kita, kita nampak macam tu. Oh, tahulah tuan sekalian. Banyak tewas. Yang berlawan, banyak yang berlawan pun ada. Yang belum lawan kalah apa dah. Kita lawan terus-menerus. Jangan lupa minta bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa yasma'u qalbahu. Benda ni terdengar di telinga hati kita. Bisikan tu terdengar. Dia bukan bentuk perkataan ke, cakap Melayu ke, cakap Arab ke, tak. Tapi hati kita tu seolah-olah macam mendengar bisikan-bisikan syaitan tu. Dengan tak menggunakan, tak ada kalimah-kalimah bahasa, tapi hati kita ada ni. Dia mula cenderung dengan bisikan-bisikan dia. Yahisu bizalik, dan terasa yang demikian itu. Begitu juga nafsu, begitu juga yang malaikat bila ajak kita mangkit sembahyang tahajud, kita terasa orang. Bagus juga, elok juga ni.
Dan pahala besar ni. Maqamam mahmuda. Bangkit main tahajud ni dapat makam terpuji. Doa kita Tuhan makbul. Tuhan makbul doa di tengah malam. Tambah bulan-bulan Rejab ni tuan-tuan bangkitlah. Tuan-tuan nak bangkit malam ni yang paling elok tuan-tuan puasa sunat. Bulan Rejab ni puasa sunat di siang hari. Tuan-tuan akan dapat kekuatan di malam hari. Saya nak ajak tuan-tuan dengan saya ni, mai kita puasa bulan Rejab ni. Macam? Ni dah 8-9 hari ni. Lepas 15 tak boleh puasa dah. Makruh pula. Nak puasa dalam masa esok 2-3 hari ni puasa. Puasa lah seminggu. Syakban 2 minggu. Bila Rejab Syakban kita mula puasa. Mai Ramadan jadi mudah. Dia jadi mudah. Ambillah hikmah pengajaran. Agak-agak pasal apa Nabi sebut minta keberkatan bulan Rejab dan Syakban. Kemudian Nabi kaitkan dengan wabalighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Maknanya Rejab, Syakban ni tuan-tuan, pintu masuk Ramadan. Pintu masuk. Kalau kita masuk dengan baik, insya-Allah. Ada orang kata bulan Rejab ni gear 1. Bulan Syakban gear 2. Mari Ramadan speed. Kalau kita tak puasa Rejab tuan-tuan, tak puasa Syakban, bimbang. Mai Ramadan bukan puasa Ramadan. Dia jadi pasar Ramadan. Tahu pasar Ramadan? Pergi tengok semua nak ada. Dia buka puasa, dia rembiang ni penuh tangan ni. Penuh tangan. Dia tak dapat. Dia puasa ni tuan-tuan, kalau ikut ulama, 2 benda kita kena amati. Nombor 1, buka puasa yang halal. Kerana dengan buka puasa rezeki yang halal, kita dapat kekuatan untuk buat ibadat. Kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Makanlah yang baik-baik, yang halal-halal, kamu dapat buat amal soleh. 1. Yang kedua, jangan makan banyak. La tumitul qalba bikasrati ta'am wasyarab. Jangan kamu matikan hati kamu dengan banyak makan, banyak minum. Wa innal qalba kazar'i. Sesungguhnya hati ini laksana tumbuh-tumbuhan. Yang mutu iza kasura alaihal ma. Pokok ni mati dengan sebab banyak air. Sawit pun terendam tuan-tuan 3 bulan, sawit pun mati. Hati kita mati, makan banyak, minum banyak. Bila makan banyak, minum banyak tuan-tuan, kita tak boleh menghidupkan Ramadan. Datang Ramadan berlalu macam saja hobi. Kita cuba tuan-tuan jadikan Ramadan ni Ramadan terbaik untuk kita. Dia seduk parti depan saya ni 3 selenda tinggal ni banyak. 3 selenda tak lah? 3 selenda. Injury time. Masa kecederaan. Tahu masa kecederaan? Main bola sepak, separuh masa pertama 45 minit. Separuh masa kedua 42 minit. Tengah 2 jam. Masa tu dah habis. Bila masa main tu dah habis, sejam 45 minit, referee duk tengok jam di tangan dia. Dia kira ready nak print. Dia ready nak print. Whistle pun duduk kat mulut dah. Malaikat maut nak print yang kita ni. Takut-takut inilah Ramadan terakhir untuk kita. Mailah kita buat yang terbaik. Kita nak bangun malam, tiap-tiap malam. Nak semayang sunat tasbih. Semayang sunat tahajud. Jadikan Ramadan, Rejab, Syakban ni latihan. Dicadangkan. Setiap malam Jumaat, bulan Rejab, kita sembahyang sunat tasbih. Kamu macam? Besar pahala tuan. Nabi SAW dalam sabdanya cerita bagi tahu. Dia kata kapak menekan dia Abbas, sembahyanglah sunat tasbih.
Kalau ada dosamu macam buih di laut, nescaya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh, sembahyang tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Tak mampu, tiap-tiap malam Jumaat atau seminggu sekali. Tak mampu juga sebulan sekali. Tak mampu juga setahun sekali. Tak mampu juga seumur hidup sekali. Tak mampu juga, tak payah langsung. Seumur hidup pun tak lebat, tak payah langsung. Cuba tuan-tuan. Benda ni kena sungguh-sungguh. Fa innal makarima ala hasabil makarih. Sesungguhnya kemuliaan yang kita cari di asas kebencian. Terpaksa menghadapi kebencian nafsu kita. Kalau tak mula sekarang, bila lagi tuan-tuan? Perjalanan kita makin dekat tuan-tuan. Kita berjalan ni makin dekat dengan kubur. Makin dekat. Sedangkan hubungan kita dengan Allah masih jauh. Mai dekat ke hubungan kita dengan Allah. Nak dekatkan hubungan dengan Allah dengan banyak akan amal. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa yang mengharapkan, makna kata berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal soleh. Amal soleh ni amalan yang membawa kita dekat dengan Tuhan. Seperti mana yang Allah sebut pada Nabi-Nya Muhammad SAW. Sekiranya hamba aku bertanya padamu Muhammad tentang diriku. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku yang beribadat tu Muhammad bertanya kamu tentang diriku, kamu jawab fa inni qarib, aku dekat. Kita sungguh-sungguh tuan-tuan. Bersungguh-sungguh. Tanamkan azam. Aku kalau nak buat ni malam Jumaat, aku nak sembahyang sunat tasbih. Mai bulan Syakban, seminggu aku nak buat 2 kali, 3 kali. Mai Ramadan, tiap-tiap malam nak sembahyang sunat tasbih. Tiap-tiap malam sunat tahajud. Kalau tiap-tiap malam Ramadan, tuan-tuan bangkit, tuan-tuan. Tarawih jangan tinggal, sembahyang Jumaat jangan tinggal. Siangnya tuan-tuan berpuasa, jaga telinga, jaga mulut, jaga mata, jaga elok-elok. Malamnya tuan-tuan mendirikan malam. InsyaAllah Allah campak pada tuan-tuan kemanisan, kesedapan beribadat. Dalam 30 malam tu ada satu malam tuan-tuan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan beribadat malam tu seolah-olah tuan-tuan beribadat 1000 bulan atau 83 tahun. Sepanjang hidup tuan-tuan, sekali tuan-tuan melakukan ibadat malam Lailatul Qadar, cukup tuan-tuan. Ini peluang keemasan untuk kita. Mana tahu kau tahun depan kita tak jumpa lagi. Siapa tak boleh jamin. Sebab itu saya mengajak diri saya dan tuan-tuan. Mari kita buat. Nah, sungguh-sungguh. Allah tak ubah nasib kita. Kita lah bila lagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati, tuan-tuan menyesal. Kalau aku dengar cakap ustaz tu. Tak tahulah khutbah di sini jemaah lepas macam mana. Saya singgah masjid ni. Masjid apa? Masjid Taman Selasih. Saya nak pergi tengok anak saya di penanti, dia mengaji di pondok. Singgah sembahyang situ. Saya dengar Tok Khatib berkhutbah. Saya ingat sama kot dengan tuan-tuan kot. Tentulah dia khutbah ngaji agama Islam Kedah punya. Dia cerita hadis yang cukup panjang. Dia kata Nabi SAW, dia kata, saya khutbah Khatib, saya ingat. Saya tak tidur. Hampa main Jumat tidur pun apa nak dengar. aku ambil perhatian. Dia kata Nabi SAW satu subuh tu main semayang. Dia tengok Sauban tak ada. Seorang sahabat nama Sauban. Sauban ni kata khatib tu, dia selalu beriktikaf di penjuru kanan masjid belah belakang. Dia situ dia duduk selalu. Hari tu Nabi tengok tak ada. Nabi tanya sahabat, nampak tak Sauban? Semua sahabat kata tak nampak. Habis sembahyang Jumaat, sembahyang subuh, Nabi tanya sahabat, ada tak siapa tahu rumah Sauban? Adalah 2-3 orang sahabat tahu. Nabi minta tunjuk rumah dia. Lepas tu, jalanlah dengan Nabi pergi rumah Sauban.
Tuan-tuan tahu berapa jauh? Khatib tu kata 3 jam perjalanan. Daripada masjid pergi rumah sahabat 3 jam. Oh, kita duduk tepi masjid tak main leceh. Leceh. Sahabat 3 jam tuan-tuan. Tuhan buka di hati dia, nampak kelebihan berjamaah, beriktikaf masjid. Sampai di rumah sahabat, Rasulullah SAW bagi salam. Isteri dia keluar. Tanya sahabat dah meninggal. Dah disimpan mayat dia. Nabi tanya sahabat ni ada tak pesan apa-apa? Ada wasiat tak sebelum dia mati? Isteri dia kata tak ada wasiat apa-apa. Tetapi bila dekat-dekat dia nak mati, seminit 2 lagi nak mati, dia banyak sebut, kalaulah jauh. Kalaulah jauh. Kalaulah baru. Kalaulah baru. Kalaulah semua. 3 benda dia sebut. Kalaulah jauh, kalaulah baru, kalaulah semua. Yang ni yang kami pakai tak faham, kata isteri sahabat. Allah kata kita ni bila nak mati, Allah buka pintu langit. Kita pandang ke atas, kita nampak tempat yang kita nak dibawa. Kita dah nampak dah tempat kita. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatin radiyah. Bagi orang yang berat amal kebajikan dia tu, bagi mereka itu makna kata kehidupan yang selamat di akhirat besok. Dia nampak dah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan kebajikan dia, banyak dosa dia, bagi mereka itu neraka hawiyah. Dekat kita nak mati tuan-tuan, kita nampak. Tuan-tuan mai kuliah, tuan-tuan dah nampak dah. Tuan-tuan rujuk surah Qaf ayat 22. Fakashafna anka rita'aka fabasarukal yawma hadid. Pada hari itu kami kasyaf anka rita'aka, yang mana selama ni duk tutup pandangan kamu. Lah ni kita tengok ke atas, tertutup pandangan kita, tak nampak. Atas lagi tu ada apa, tak nampak. Tapi bila kita nak mati, Allah angkat tutup tu. Fakashafna anka rita'aka. Kami kasyaf apa yang duk tutup pandangan mereka selama ini. Fabasarukal yawma hadid. Penglihatan mereka amat tajam. Nampak dah tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan tengok sahabat-sahabat kita di Palestin, Masya Allah, mati semua senyum. Tuan-tuan tengok bicara orang soleh, macam mana cara mati dia. Sahabat-sahabat yang baik, macam mana mati dia. Dia senyum tuan-tuan. Sebab dia nampak tempat dia nak tuju. Kalau tuan-tuan berkawan dengan orang kafir, cuba tuan-tuan tanya. Saya berkawan di Pulau Pangkor. Dia cerita kat saya, Cina kalau mati, dia ada juru make up. Make up muka ni, apa, tak make up, mata terbeliak. Nak mati tu, tengok, mau takut. Terjelil lidah. Orang beriman, orang Islam, Masya Allah. Percaya tuan-tuan, dekat nak mati Tuhan tunjuk. Begitulah sahabat, Allah tayang dekat dia bagi nampak. 3 jam pergi masjid, 3 jam balik. Allah, pahala punya hebat. Balasan daripada Allah Ta'ala. Dia tengok-tengok tu, dia kata, kalau rumahku jauh lagi banyak pahala. Tu yang kata, kalaulah jauh, kalaulah jauh. Rasulullah kata satu hari dia pergi masjid. Musim tu musim sejuk. Madinah ni kalau musim sejuk memang sejuk sungguh. Ada sahabat yang kesejukan. Dia pakai 2 lapis jubah. Jubah dalam, jubah baru, jubah luar, jubah buruk. Dia tarik jubah dia yang luar, dia serlum sahabat tu. Dia bagi jubah buruk kat sahabat tu, Tuhan tunjuk pahala dia besar tuan. Kalau aku bagi yang baru bagi. Kalaulah aku bagi yang baru. Tu yang kalaulah baru tu. Satu hari kata Rasulullah,
Sauban nak makan roti. Kemudian dia gaya nak buah di mulut. Peminta sedekah minta. Tuan, saya dah 3 hari tak makan. Kalau tuan ada makanan, bagilah saya sikit. Sauban ni kerat roti tu. Bagi kawan tu sekerat, dia makan sekerat. Bagi sekerat kat kawan pun pahala besar tuan. Masya Allah. Kalau aku bagi perhabis lagi bagus. Kalau aku bagi perhabis lagi hebat lah. Tu yang kata kalaulah semua. Hadis macam ni tuan menyakitkan kita. Balasan Allah Ta'ala. Mari kita tingkatkan amal ibadat kita tuan-tuan. Tingkatkan semua-semua. Itu dia. Ambil peluang kedatangan Rejab ni. Tuan-tuan puasa lah. Kemudian sunat tasbih jangan tinggal. Kalau buih dosamu macam buih di laut, nescaya diampun oleh Allah Ta'ala. Sunat tasbih 4 rakaat. Kalau tuan-tuan buat malam 2 rakaat 1 salam. Kalau buat siang 4 rakaat 1 salam. Tapi biasa orang buat malam lah. Tak tahulah, yang saya tahu dalam kitab tak ada tasbih ni berjamaah. Tasbih ni semayang seorang-seorang. Semayang sunat ni tuan-tuan, kebanyakan semayang seorang-seorang. Dia lebih khusyuk, lebih hudur hati, lebih tenang jiwa. Semayang mali, kecuali semayang hajat. Semayang witir pun bulan Ramadan ya. Bulan lain semua semayang seorang-seorang. Orang buat berjamaah ni tujuan dia nak berlatih, nak belajar. Takkan tak tahu belajar pun. Orang belajar pergi nak faham saja. Lepas faham duduk seorang-seorang. Gitulah. Mari saya ulang kaji balik sunat tasbih. Malam ni tuan-tuan. Habib pendapat. Niat dia sedang saja kesemayang sunat tasbih 2 rakaat. Pada Allah Ta'ala. Usalli sunat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Allahu Akbaru kabiro. Roh tu hidup tu. Tak mati tu. Tapi kita duk baca selalu. Allahu Akbar kabiro. Roh tu tuan tengok. Hidup ke mati? Hidup tak imam no? Imam. Roh tu bagi domo. Allahu Akbaru kabiro. Habis doa iftitah. Baca 15 kali. Tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nak tambah wala hawla wala pun tak apa. Nak berhenti tam tu pun tak apa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berhenti tam tu pun boleh. Berapa kali? 15 kali. Nak kira lagu mana ustaz? Tak payah. Jari kita ni 5 gerak sikit. Ini pun 5, belah kiri 5, kanan 5. Balas balik kanan 15 kali. Baca Fatihah. Kemudian baca surah. Surah apa? Surah apa pun tak apa. Janji atas turun bawah. Jangan bawah nak atas. Dia baca Quran bin Nas, baca Quran bin Falaq. Nama Falaq dulu baru Nas. Gitu. Baca turun bawah. Lepas tu tasbih lagi 10 kali. Tadi 15 sebelum Fatihah, lepas surah 10 kali. Berapa? 25. Kemudian rukuk. Lepas tasbih rukuk, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kita baca tasbih 10 kali. Berapa dah? 35 no. Sami Allahu liman hamidah. Tasbih 10 kali lagi. Berapa? 45. Turun sujud. Lepas Subhana rabbiyal a'la bihamdi, tasbih 10 kali lagi. Berapa dah? 65. 55. 55. Lepas sujud, duduk antara 2 sujud. Betul ke tu? Kira tak betul apa? Boleh berdiri 25. Rokok 35. I'tidal 45. Sujud 55. Ya. Duduk antara sujud 65. 65. Sujud lagi sekali 75. 75 kali tasbih. Lepas tu makin terus.
Berdiri betul. Sebelum baca Fatihah, macam tadi juga. Tasbih 15. Lepas surah, tasbih 15. Jadi, rakaat pertama 75, kedua pun 75. Tahiyat tak ada tasbih. Tahiyat tak ada. Jadi, 75, 150. 4 rakaat, 300. Mula-mula payah, tuan-tuan. Tuan-tuan buat 2-3 kali, alhamdulillah. Tuhan bagi kemudahan kat tuan-tuan. Fa'inna ma'al usri yusra. Lepas payah, senang. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan boleh buat persiapan dengan baik, Rejab dan Sya'ban, Ramadan tuan-tuan, lagi mudah. Sebab bulan Ramadan, setan kena tambat. Allah permudahkan kita. Allah bantu kita mengerjakan ibadat. Mudah-mudahan Allah campurkan kemanisan, kesedapan, kelazatan. Kita mengerjakan ibadat di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Kita cuba buat terbaik, tuan-tuan. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi saya ada cakap ni, kata apa? Untuk diri saya sebenarnya. Saya bodoh saling baca hari. Kita bodoh saling baca hari. Pasal apa? Mak saya, umur 74. Saya lah ni 72. Kalau mati umur mak pak, tak lama lagi ya. Tu yang nak puluh tengah ni. Baiklah tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kita untuk mana mengerjakan ibadat dengan sebaik mungkin insya-Allah. Jadi kata musannif rahimahullah taala, dia kata bisikan-bisikan syaitan ini wa huwa yasma'u qalbahu, iaitu makna kata kamu dengar di telinga hati kamu itu, yuhaisu bizalika, dan kamu rasai bizalika ala ma ruwiya fil akhbari annahu alaihi salatu wassalam qol. Dia nak bawa hadis yang menunjukkan tentang bisikan-bisikan malaikat ke dalam hati kita ni. InsyaAllah kalau Tuhan nak panjangkan umur, kita sambung masa akan datang. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Jadi sebelum saya berunding ni tuan-tuan, yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, kami di pondok, macam tentu yang lepas, kita sepanjang Rejab, Sya'ban dan Ramadan ni, kita galakkan sangat-sangatlah. Warga pondok kita semua je berpuasa. Alhamdulillah. Nampak tahun ni lebih menggalakkan, dikatakan hampir semua pelajar pondok berpuasa di bulan Rejab ni insya-Allah. Kita akan berpuasa bulan Rejab, Sya'ban dan Ramadan dengan berbagai-bagai aktiviti. Antara aktiviti yang kita buat setiap hari tuan-tuan, kita buat tahlil Allah untuk roh, makna kata orang Islam yang terdahulu dan yang terbaru, terutama pada keluarga terdekat. Jadi kalau tuan-tuan nak menyertainya, tuan-tuan boleh buat demikian. Di tempat jualan tu ada borang tahlil sepanjang 3 bulan. Kita dah mula 1 Rejab hari tu. 1 Rejab hari tu kita dah mula dah tuan-tuan. Sampai sekarang ni dah 9 hari kot. Dah 9 hari kita bertahlil, insya-Allah sampai habis bulan Ramadan. Jadi kalau tuan-tuan nak serta, di sana ada borang. Tuan-tuan isi nama-nama keluarga tuan-tuan, mak kita ke, pak kita ke. Sebab mereka ni kata ulama seperti orang yang lemah di lautan, sedang menunggu bantuan daripada orang yang duduk di darat. Kita yang hidup ni boleh bantu mereka dengan menyumbang, membuat amal-amal soleh dan niatkan untuk mereka insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan berhajat, tuan-tuan isi saja nama di borang-borang tersebut, tuan-tuan masukkan dalam tum, tak apa, insya-Allah. Kemudian tu kalau tuan-tuan rasa nak bersedekah untuk pelajar-pelajar kami berbuka puasa dan bersahur sepanjang 3 bulan, kita akan beli duit tu, kita beli beras, kita akan beli bahan masakan lah, gula, tepung apa semua ni, ikan, ayam apa semua, untuk mana kata jamuan mereka berbuka puasa dan juga bersahur sepanjang bulan Rejab, Sya'ban dan Ramadan. Kalau tuan-tuan berhajat, tuan-tuan boleh buat demikian di tempat jualan tu, bolehlah insya-Allah. Satu saja, kalau tuan-tuan nak mai sekali pun boleh mai. Tak kena bayar apa, makan orang sedia lah. Tuan mai duduk 3 bulan dengan kami.
Siangnya kita mengaji kitab, baca Al-Quran apa semua, malamnya buat ibadat sungguh-sungguh. Berqiyamul lail. Dapat yang berhajat boleh main. Bila-bila masa boleh main. Tak kena sebarang bayaran. Makan percuma. Kita masak. Masak ramai-ramai. Dapat berhajat main lah. Kita alu-alukan sangat-sangat. InsyaAllah main lah. Itu sajalah untuk mana kata ni apa nama untuk malam ni. Mudah-mudahan sikit sebanyak diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi bil alamin.